علمنا تأويل اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. Ini hormati barisan ahli jawatankuasa surau kita, para imam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam surau kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan seterusnya kita mengiqamahkan, memasangkan niat kita untuk belajar pada malam ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan berkongsi, sama-sama berkongsi pada malam ni tajuk fiqh puasa. Sebab kita tak lama dah, hari ni berapa Syaban? 3 ke 2 je? 4 dah. 4 tak lama dah tu. Maksudnya dalam 26, 25 hari gitu lebih kurang kita akan puasa nanti. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan berkongsi hukum fiqh puasa. Supaya sebagaimana biasalah, sebab puasa ni dia panggil amalan setahun sebulan. Jadi ilmunya kena diperbaharui. Sebagaimana kita buat haji, kita nak buat haji, jadi kita kena belajar ilmu haji. Saya ada buat satu ringkasan tentang haji. Bila dengar je kawan nak pergi haji, saya bagi ini perjalanan haji. Bermula dengan niat daripada haji tamattu' macam ni. Buat ringkas je, senang. Kalau tengok yang yang banyak ceramah banyak-banyak adalah satu pun tak tahu. Jadi bermula daripada niat sini, pergi ke Mina, kalau awal tarwiyah, perjalanan haji, sehinggalah melontar dan tahallul yang terakhir. Siapa-siapa yang nak pergi haji tu boleh WhatsApp saya nak bagi nota tu. Senang, perjalanan haji bermula sini senang. Jadi itulah persediaan untuk orang buat haji. Dan pada malam ni persediaan untuk kita berpuasa, ataupun kita sebut juga fiqh puasa. Fiqh ilmu ilmu fiqh puasa. Sebab kalau kita baca hadis Nabi dalam Al-Quran, dia secara umumi. Sebab itulah Imam Ahmad, bila Imam Syafi'i membuat kaedah kitab usul fiqh dia yang pertama, maka dia sangat takjub. Sebab sebelum ni imam-imam sebelum ni tidak buat seperti Imam Syafi'i untuk memudahkan kita faham tentang fiqh, ilmu fiqh. Jadi pada malam ni kita saya baca daripada buku yang dikeluarkan oleh Jakim lah. Sebab senang buku ni. Jadi pertama sekali untuk makluman kita semua, dan walaupun dia tulis buku ni, saya tengok ada jugalah benda-benda yang dia tak masuk, saya ambil daripada kitab fiqh, saya tambah. Pertama sekali yang kita kena tahu bahawa puasa bulan Ramadan ni diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah, puasa Ramadan ni difardukan ke atas Nabi dan umat Islam. Yang mana sebelum daripada 2 Hijrah, Nabi berpuasa mengikut puasa Nabi-Nabi yang terdahulu. Para sahabat ikut yang tu ketika di kota Mekah. Dan kebanyakan amalan-amalan yang difardukan dalam agama Islam ni berlaku selepas hijrah, kecuali solat sebelum hijrah. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, puasa dan yang lain-lain tu kebanyakannya ialah pada selepas Nabi hijrah. Jadi salah satunya puasa. Puasa ni pada tahun kedua hijrah, yang mana Nabi sempat berpuasa Ramadan sebanyak 9 bulan ataupun 9 kali, 9 tahun. 1 bulan sempurna, ini dalam kitab fiqh ni saya ambil ni, 1 bulan sempurna dan 8 bulan nawaqid. Bulan sempurna ni maksudnya 30 hari.
Sekali je Nabi yang puasa cukup 30 hari. Yang 8 bulan lagi tu semua bulan yang kurang. Dia panggil nawakis. Sebab bulan ni, bulan-bulan dalam Islam ni, dia ada masa dia kurang sehari, ada 30 hari, sehari. Tapi setiap kali Nabi puasa, dia kena 8 bulan yang 29 hari. Kita sekarang ni banyak yang 30 hari kan. Apa ni, 1 bulan je sepanjang hidup Nabi, bulan yang 30 hari tu. Jadi dalil dia asal puasa ni ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada dalam ni dalil dia. Wahai orang beriman, kamu difardukan ke atas kamu berpuasa. Maksudnya ayat ni diturunkan pada tahun 2 Hijrah, difardukan puasa. Dan pertama sekali bila masuk puasa, bila dekat dengan bulan puasa, kita sebagai orang Islam pertama sekali bersyukurlah. Bersyukurlah, iaitu banyak mengucapkan bersyukur. Di antaranya caranya kita berdoa. Kita berdoa, Allahumma barikna Rajab Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa supaya kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan. Sebab tadi ada kawan dia WhatsApp, dia kata Allahumma barikna baca Rajaba ke Rajabin. Dia kata mana betul, dua-dua betul. Dalam kaedah nahwu, Allahumma barikna Rajaba ataupun Rajab, Allahumma barikna Rajaba, Rajabin. Jadi pertama sekali kita bersyukur. Yang kedua, kita kena ingat, bahawa kehidupan kita ni semakin lama kita semakin berusia. Bila semakin berusia, maka kita semakin matang. Bila semakin matang, maka puasa kita kena lebih baik. Kena lebih baik. Sebab apa? Sebab puasa ni boleh diibaratkan seperti orang yang pergi ke tepi laut, tepi pantai. Tepi pantai. Bermacam-macam orang pergi dan bermacam-macam orang yang berpandangan. Kalau orang nelayan, dia pergi tepi pantai, dia nampak pantai ni banyak ikan ni, seronok dia orang nelayan. Jadi kalau orang yang jenis foto ataupun dia bahasa Arab panggil taswir, dia tengok dari sudut pemandangan. Kalau orang yang jenis cari gali minyak, dia tengok pantai ni banyak minyak ni. Orang Petronas, dia tahulah, tengok batu pun tahu ini banyak minyak ni. Begitu juga puasa Ramadan. Bagi kita orang yang ahli ibadat sangat gembira, sebab di situ pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bagi orang berniaga, dia gembira cara berniaga. Hari pertama aku nak buat kuih ni, hari kedua nak buat kuih ni. Itulah puasa. Begitu juga kita yang kadang-kadang orang yang puasa perut ni, dia buatlah hari pertama aku nak makan, cari dalam internet macam-macam resepi. Resepi hari pertama yang ni, yang kedua yang ni, yang ketiga yang ni. Kita orang beriman, orang yang beriman, orang yang nak mengumpul pahala di bulan puasa ni, kita buat hari ni aku nak baca juzuk ni, 2 juzuk ni, hari esok, hari kedua nak baca yang ni, nak amal yang ni. Tu jadual kita. Berbezalah manusia. Keadaan manusia bila datangnya bulan Ramadan. Dan pertama sekali bila kita bahas tentang puasa ialah pengertiannya. Puasa, apa maksud puasa? Puasa ni dalam bahasa Arab dipanggil asyam. Asyam maksudnya imsak. Imsak ni maksudnya tahan diri dari sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, puasa ialah sudut istilah, melakukan perkara menahan diri daripada makan dan minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Itu maksud dia sudut istilah fiqh tentang puasa. Yang keduanya fadilat puasa. Fadilat puasa ni sangat banyaklah.
sangat banyak. Dan saya pun tak nak baca semua hadis-hadis tentang fadilat puasa, kita baca 1-2 saja. Nabi kata, "Iza kana fi awwali laitin min syahri ramadhana sufidatil sayatinu wa maradatil jinnu wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsid walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulluhu lailah." Wazalika kullul lailah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ni agak panjang lah. Nabi kata apabila di awal bulan Ramadan, apabila di awal pada bulan Ramadan, diikat semua syaitan dan jin-jin yang derhaka dan ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka walaupun satu pintu, dan dibuka pintu-pintu syurga dan tidak ditutup walaupun satu pintu. Maka datanglah penyeru. Penyeru di sini maksudnya malaikat. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, terimalah. Wahai orang yang mengharapkan kejahatan, berhentilah. Dan yang ikhlas kerana Allah dibebaskan daripada api neraka. Dan penyeru itu maksudnya malaikat tu menyeru pada setiap malam. Setiap malam dia seru. Seru supaya buat banyak kebaikan. Sebab apa? Sebab pahala dia di bulan Ramadan ni dia tak sama seperti pahala-pahala di bulan yang lain. Sebab itu Nabi kata kullu ibni adam yudha'aful hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dha'fin. Nabi kata setiap anak Adam bila datangnya bulan puasa digandakan kebaikan, amalan kebaikan dia dengan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Kenapa? Beza 10 hingga 700. Di sini kalau kita tengok dia kata hasabul ikhlas, mengikut ikhlas. Tengok sejauh mana kita ikhlas. Kadang-kadang orang buat amal ibadat dia kira kuantiti. Subhanallah. Baca salah. Subhanallah. Setengah orang dia beribadat mengikut kualiti. Yang kualiti itulah yang terbaik sebenarnya. Walaupun dia tak banyak. Dia sekadar subhanallah. Walaupun dia sebut 10 kali. Kalau kita sebut tak betul, maka kuantiti itu sedikit pahala. Boleh juga pahala, bukan tak boleh langsung. Boleh, tapi sedikit pahala dia. Sebab itu Nabi sebut mengikut digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Lepas tu dalam hadis kursi lain, dalam hadis kursi Allah Taala kata illa saumu fa innahu li wa ana ajzi bih. Melainkan puasa. Puasa ni maksudnya yang kita menahan diri daripada makan minum itulah. Puasa. Yang amalan lain, berzikir, baca Quran tu di bulan puasa, yang tu yang 10 hingga 700. Tapi puasa yang kita tahan tu. Illa saum, melainkan puasa. Allah Taala kata, fa innahu li, sesungguhnya dia untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan balas puasa. Ya da'u syahwatu wa ta'amu min ajli. Seseorang tu puasa, dia meninggalkan syahwat dia dan makan dia kerana aku. Min ajli ni kerana aku. Dan Allah Ta'ala sebut walis-saimi farhatan, bagi orang puasa itu ada 2 kegembiraan. Satu ketika dia berbuka, dan satu ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Lepas tu dia kata lagi walu khulufu fihi, dan bau mulut orang yang puasa tu atyabu indallahi min rihil misk. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi bau mulut orang berpuasa tu lebih sedap di sisi Allah daripada bau misk. Misk ni kasturi. Misk kasturi dalam bahasa Melayu lah kasturi. Kasturi kijang daripada pusat dia. Jadi dia satu hadis ni Allah gandakan amalan berdasar satu ikhlas. Yang kedua, apa yang Allah suka
jangan kita takwil. Maksudnya, contohnya kalau kita pergi ke orang puasa, orang puasa, dia mesti akan bau busuk walaupun kita beruh gigi, terutama ketika waktu petang. Air liur kita ni bau busuk. Jadi kita jangan menghina, sebab di sisi Allah tu Atyab ni manusia sangat baik. Sangat baik. Tiba-tiba kita menghina dia, busuk mulut kau ni. Tak boleh tu. Jangan. Memang semua orang tak suka, tapi dia punya apa ni? Dia punya tu, dia berlawan dengan fitrah kita. Fitrah kita. Dan banyaklah dalam hukum dalam perintah Allah ni ada banyak perkara yang kita tak suka tapi dia baik di sisi Allah. Contohnya solat. Semakin kita banyak solat pada Allah, semakin banyak kita berdoa, itu semakin baik. Tapi kita ni mungkin kita malas dan sebagainya kan. Dia lawan fitrah. Jadi begitulah, kalau kita bawa mulut orang, jangan kita hina. Kalau kita hina, kita menghina apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka. Begitu juga kalau kita hina orang cacat, samalah kita hina, kita kritik kejadian Allah tak baik. Itu di antara fadilat orang yang berpuasa lah. Dan hadis lain lagi Nabi kata, wa man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ni hadis ni mashhur lah, kebanyakan ustaz baca lah ni. Sesiapa yang berpuasa kerana mengharapkan mengharapkan keimanan, pahala, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya yang telah lepas daripada dosa-dosanya. Kalau tengok dalam syarah ni, hadis dosa-dosa kecil lah, dan dosa-dosa yang tidak berkait dengan orang. Kalau berkait dengan orang tu lain lagi. Dosa-dosa besar lain lagi cara bertaubat dia. Itu di antara kelebihan ataupun fadilat puasa Ramadan. Ada manfaat-manfaatnya, saya ringkas, saya sebut. Pertama, sifat ikhlas, mujadalah, dan jiwa kita kekental. Seterusnya, yang ketiga, boleh melahirkan sifat sabar dengan berpuasa. Seterusnya, memelihara fizikal. Kalau syarah jadi panjang ni. Seterusnya, prihatin, belas kasihan. Bila kita puasa, kita kena fikir, di Palestin sekarang macam mana mereka berpuasa, dalam keadaan mereka diserang oleh golongan-golongan Yahudi. Puasa juga boleh membuka hijab diri kita dengan Allah. Kita boleh memahami sesuatu yang mungkin orang lain tak faham. Sebab itu kita tengok setengah orang ada di puasa, sepanjang hidup dia berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ada banyak lagi lah. Dan Imam Ghazali sendiri, dia sebut puasa ni ada 3 dalam kitab Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ni saya belajar, tapi tak habis sebab kita memang tebal kitab ni. Dia kata puasa ni ada 3 kedudukan. Satu dia panggil puasa umum. Puasa umum ni puasa kita lah. Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga puasa khusus. Khusus al-khusus. Lepas tu dia sebutlah satu-satu. Puasa umum dia kata menahan perut dan kemaluan daripada memenuhi kehendak syahwat. Imam Ghazali kata. Dia bahagi-bahagikan puasa. Puasa al-khusus pula ialah menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan seluruh anggota badan daripada melakukan dosa. Itu dia panggil puasa al-khusus. Manakala puasa khususul khusus, ataupun dalam bahasa Melayu tu dia khusus al-khusus, menahan hati daripada keinginan yang buruk dan dari memikirkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara total. Puasa ni sebenarnya puasa para nabi lah. Kita tak mampu nak buat puasa khususul khusus ni tak mampu. Sebab iman manusia ni berbeza. Iman kita, antara kita pun berbeza sebenarnya. Kita tengok siapa yang boleh istiqamah 5 waktu datang surau, siapa yang boleh istiqamah 2 waktu, 3 waktu pun berbeza. Itu berdasarkan iman. Iman seseorang. Jadi Imam Ghazali dia sebut 3 peringkat puasa ni. Macam sembahyang pun berbeza juga. Sebab tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nabi tak kata sallu kama usolli. Kamu sembahyanglah sebagaimana aku sembahyang.
Sebab dia sembahyang ni melibatkan hukum syariah. Jadi Nabi cakap macam tu. Kalau kita nak sembahyang seperti Nabi sembahyang, maka kita tidak mampu. Sebab Nabi melibatkan khusyuk dia apa semua. Dan berbagai-bagai lah. Kalau kita nak terangkan secara terperinci, banyak sangat. Ada seterusnya, hukum mengerjakan puasa. Kita ringkas-ringkas lah. Ringkas-ringkas. Hukum puasa ni ialah fardu ain. Hukum puasa ni fardu ain. Dalam bulan Ramadan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, As-Sunnah dinyatakan oleh Nabi, dan ijma' ulama. Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Itu dalam Al-Quran. Dan dalam hadis-hadis Nabi banyaklah sini. Bunyal Islam ala khamsin. Hadis 40 yang apa ni Ustaz Talib baca tu ada. Ada yang kedua, yang ketiga, yang empat saya lupa. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu la ilaha illallah, yang last sekali, wa minha shaum Ramadan. Ada yang ke berapa, yang ketiga ke yang keempat. Dulu hafal tu 40 hadis, wajib apa masa belajar kat pondok, dulu hafal tu hadis pertama, kedua sampai 42 hadis. Jadi itu hadis Nabi. Dan ijma' ni ialah ulama telah bersepakat. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan puasa ni boleh kita tinggal, tak ada. Semua bersepakat. Dia panggil ad-daruratu minad din. Benda yang memang nyata daripada agama. Itu maksud ijma'. Semua ulama kata wajib. Tidak ada seorang ulama pun dia kata boleh kita tinggal puasa jarang-jarang. Tak ada. Semua ulama, semua mazhab. Itu dia panggil ijma' ulama. Dan ijma' ulama ni sumber dia daripada Al-Quran lah. Dan hukum mengingkari wajib puasa ialah menjadi kufur. Tidak puasa dosa besar, tapi ingkar puasa kufur, jadi kafir. Sebab dia ni ad-daruratu minad din. Sebab itu kalau kita malas sembahyang, tak apa, tak jadi kafir maksudnya. Dosa besar. Tapi kalau kita kata solat ni tak wajib, on the spot jadi kafir. Waliyazubillah. Kalau kita malas, setakat malas je. Setakat malas. Jadi dosa besar lah kalau kita tinggal puasa dengan tidak ada keuzuran. Tidak ada keuzuran, dosa besar. Dan hukumnya dalam Islam, mengikut agama Islam lah, kita ni tak buat ni, hendaklah dipenjarakan dan ditegah daripada makan agar terhasil gambaran puasa pada dirinya. Ini tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kerajaan. Sebab itu kita tak boleh apa ni, perkara-perkara yang melibatkan hudud dan sebagainya, ini tanggungjawab kerajaan. Lepas tu kita pergi pada rukun pula. Saya ringkas supaya kita boleh menggambarkan. Kita tak naklah bila datang puasa, kita yang pertama sekali, hari pertama aku nak makan apa. Yang ni dulu, ilmu dulu. Yang pertama ilmu dulu. Rukun puasa ada 3. Pertama, orang yang berpuasa. Pertama, mesti Muslim. Orang bukan Islam, dia puasa macam mana sekalipun, tidak sah. Yang kedua, baligh. Baligh tu wajib lah. Orang yang puasa tu, yang wajib puasa pertama orang Islam, yang kedua baligh, yang tiga berakal. Kalau orang gila tak sah lah. Yang seterusnya berkeupayaan. Berkeupayaan puasa, boleh puasa, maksud orang tak sakit. Yang seterusnya bersih daripada haid dan nifas. Jadi orang kafir ni, dia bukan ahli ibadat. Dia puasa macam mana pun, puasa dia tidak sah. Sebab itu orang kafir ni tidak wajib puasa untuk dia. Sebab selagi dia kafir, dia tak wajib. Yang wajib Islam. Sebab orang Islam dikira ahli ibadat. Begitu juga puasa tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum balik. Tetapi hendaklah dididik dan dibiasakan semenjak kecil, supaya dia membiasakan diri dengan puasa. Dan orang yang tak mampu berpuasa, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, di mana jika dia puasa boleh mengakibatkan mudarat, seperti orang yang selalu
terlalu tua atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh, maka tidak wajib berpuasa, akan tetapi wajib diganti dengan secukup makanan bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ini orang yang tidak ada harapan untuk sembuh. Biasanya orang tua lah, ataupun sakit-sakit macam kanser ke, yang tu kena gantilah. Kalau kita seorang anak, kita kena perasan mak ayah kita tu, dia tinggal tak puasa sepanjang hidup dia. Kalau kita baru tahu malam ni, kita kena buatlah ni, kena ganti puasa, dia panggil fidyah. Fidyah. Begitu juga orang yang datang haid ataupun nifas, puasa tak boleh puasa, tidak sah. Dia sudut hukum. Dan yang seterusnya, orang yang harus berbuka puasa ialah orang yang bermusafir jauh sekiranya dia takut ditimpa mudarat. Bila sebut harus berbuka, dia kena puasa dulu. Kita tak boleh, esok tak ada puasa lah. Kenapa? Sebab esok saya nak bermusafir ke Korea. Daripada awal lagi kita tak berpuasa. Tak boleh tu. Kita dikira tak berpuasa hari tu. Kita kena puasa dulu. Bila harus berbuka? Apabila kita dah puasa tapi kita rasa kalau meneruskan perjalanan ni harus dia panggil rukhsah. Aku akan penat ni. Jadi masa tu baru kita boleh buka. Kita tak boleh daripada awal lagi kita dah tak puasa. Tak puasa, malam pun kita tak niat puasa. Sebab apa? Sebab rukhsah. Dalam Islam rukhsah. Kita tak faham rukhsah, maka kita tak puasa daripada awal, maka kita tidak dikira berpuasa. Berdosa lah. Berdosa. Jadi kita kena niat puasa malam tu dulu, dan kita kena sahur. Lepas tu kita musafir. Bila musafir, kita rasa penat, tak boleh. Naik kapal terbang ni penat. Sebab kita jauh daripada graviti. Sebab tu kalau saya lah, setengah orang mungkin tak penat pun. Bila kita jauh daripada graviti, tubuh kita tak biasa. Bila lepas mendarat tu, mengambil masa hampir sehari jugalah kita nak bagi cerdas balik badan kita. Sebab kita biasa ditarik oleh graviti. Bila kita jauh daripada graviti, kita penat badan kita. Lepas tu juga harus berpuasa bagi orang yang sakit. Dan orang yang sakit pun dia kena berpuasa juga. Kena niat berpuasa malam tu, sama juga dengan orang yang bermusafir. Dia harus berbuka ni bila dia sakit yang dia tak boleh berpuasa. Contohnya dia luka ke, keluar darah banyak, dia puasa tapi keluar darah banyak sangat, tak boleh puasa ni. Biasanya orang sakit yang keluar darah ni, dia akan dahaga. Sebab darah dia keluar dahaga. Jadi masa tu dia boleh berbuka. Jangan kita sakit perut sikit, tak boleh puasa ni. Dan sakit-sakit ni sepatutnya dia, kalau ikut hukum fiqh, dia dinilai oleh doktor Islam, tabibul Islam dalam hukum fiqh. Maksudnya doktor ataupun orang-orang tua yang berpengalaman, sakit macam ni boleh dah buka puasa. Boleh dah. Tak boleh sakit luka sikit, boleh dah buka puasa. Sakit tu sikit, gigit kat nyamuk, tak boleh. Jadi orang yang boleh menentukan puasa sakit berbuka puasa sama ada doktor Islam yang selayaknya ataupun orang tua yang ada pengalaman. Begitu juga dam mesti dalam haji apa semua, orang Arab dia tahu dam ni lembu kena ni besar ni, unta besar ni, kambing besar ni. Dam yang sesuai, misli dia panggil. Dalam fiqh macam itulah. Begitu juga orang mengandung, orang menyusu anak tu, dia kena puasa juga dulu. Puasa dulu. Bila rasa tak ada susu ni, baru boleh buka puasa. Bukan tak puasa daripada awal lah. Jangan tak puasa daripada malam, niat pun tak apa boleh. Itu tak betul. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, rukun niat. Niat puasa, niat ni kena ada. 4 mazhab mesti niat. Niat puasa Ramadan tidak sah tanpa niat. Memanglah. Dan niat itu dalam hati, bukannya dengan lisan. Kita niat cukup dalam hati, niat dalam hati. Adapun kita menyebut hanya untuk membatu ingatan kita sahaja. Niat yang paling pendek dalam kitab fiqh, nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Sahaja aku berpuasa Ramadan. Sahaja aku. Dia niat ni dia ada 3 lah. 3 rukun niat tu. Qasa, ta'aruf, ta'yin. Sahaja aku puasa
bulan Ramadan. Bila sebut bulan nawaitu sauma Ramadan pun dah cukup dah. Ataupun nawaitu sauma fardhu Ramadan, boleh juga. Yang itu yang paling pendek lah. Sahaja aku puasa bulan Ramadan, dah cukup. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ta'yin bulan Ramadan lah, bukan puasa sunat dah. Tiga perkara tu kena ada. Yang selebihnya yang kita niat yang sempurna, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Qasad. Sahaja tu termasuk qasad. Sengaja dengan sahaja sama. Dalam rukun dia panggil qasad. Qasad. Sahaja aku berpuasa, sahaja aku berpuasa tu qasad. Sahaja aku puasa bulan Ramadan tu, bila sebut Ramadan dia termasuk fardu. Sebab tu dalam fiqh dia sebut nawaitu shauma Ramadan pun dah cukup. Sebut Ramadan tu ada fardu lah. Tapi kalau kita nak sempurna untuk 3 qasad ta'arud ta'yin ni, sahaja aku berpuasa fardu Ramadan dah cukup. Pada tahun itu yang lain semua sunat, kerana Allah Taala semua sunat. Macam solat juga, sahaja aku solat fardu subuh dah cukup. Kalau kita makmumlah, yang tu kenalah baru jadi makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Qasad ta'arud ta'yin. Qasad ni sahaja aku solat. Ta'arud ni menentu sunat atau fardu. Fardu subuh ataupun sunat zuhur. Itu dia qasad, ta'arud, ta'yin. 3 tu yang wajib, rukun niat. Jadi dalam puasa ni pun sama juga 3 tu. Yang sempurna tu macam Upin Ipin dah ajar tu lah, dalam Upin Ipin kan. Ada seorang ulama Indonesia, dia kata Malaysia ni bagus. Dia buat animasi mengajar budak-budak. Lepas tu dia sebut, kata apa yang bagus ni? Upin Ipin dia kata. Saya tak ingat nama dia. Dalam YouTube saya tengok. Bagus dia kata Malaysia ni. Buat animasi niat puasa. Menyebabkan anak-anak kecil boleh ikut dia kata. Upin Ipin dia kata. Nawa itu sauma ghadin. Masuk isyak. Azan juga. Amin azan.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية رفيعة مقام إنك لا تخلف الميعاد وارحمنا برحمتك. InsyaAllah kita sambung sikit lagi rukun puasa tadi, niat tadi. Niat tadi rukun yang pertama orang puasa, yang kedua niat. Niat lagi, niat. Untuk puasa puasa Ramadan ni mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i, wajib niat pada waktu malam. Maksud masuk maghrib tu kita boleh niat dah. Sebelumnya terbitnya fajar, itu masa untuk niat ni. Itulah mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga mazhab Abu Hanifah. Begitu juga mazhab Imam Ahmad. Imam Malik dan riwayat daripada Imam Ahmad pula cukup niat sekali sahaja 1 bulan. Cara niat dia, saya belajar dululah. Dulu saya belajar kitab Fiqh Muqarram. Fiqh Muqarram ni seronok kita baca. Mazhab ni macam ni, mazhab ni macam ni niat. Macam kalau kita tengok Maliki, dia kalau kita pergi Mekah tu, kalau dia letak sini, dia irsal ni maksudnya dia lepas tangan, dia baca. Memang dia tak letak, dia tak letak tangan gini. Itu orang Maliki lah tu, orang mazhab Maliki. Sekarang ni kalau kita tengok di di Aljazair, kawasan-kawasan utara sikit, dia bermazhab Maliki. Memang dia tak letak tangan sini. Jadi kalau mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, riwayat daripada Imam Ahmad pula cukup sekali niat sahaja untuk 1 bulan. Sahaja aku puasa esok hari dan sebulan bulan Ramadan pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Dulu saya pernah tanya juga ustaz saya. Dia ni dah tua, memang lama belajar. Dia kata boleh kita niat ikut dia. Untuk dia panggil ihtiyat. Takut kita lupa. Sebab mazhab kita, dia hadis niat ni, dia berbeza-beza pahaman para imam mujtahid ni, sebab banyak sangat banyak hadis dipanggil syahid ataupun adid hadis. Istilah mustalah yang saya sebut ni. Hadis ni yang sokong yang ni, hadis ni sokong yang ni. Dan imam-imam ni dia tengok siapa yang paling, sebab imam-imam ni Hanafi, Hambali, Maliki, dia ni dekat dengan Nabi. 3 kurung. Dia meriwayatkan 2 ataupun 3 para sahabat dengan tabi'in. Itu je hadis dia. Adapun kita ni kalau sekarang dekat 15 orang daripada Nabi sampun 15 16 lebih, kalau yang betul-betul belajar hadis lah, panjang sangat. Sebab tu mustalah hadis dia agak berbeza lah dengan kita sekarang ni.
Itu yang jadi masalah. Cara yang terbaik kita ikut imam-imam pendapat imam mazhab. Sebab mereka ni dah, sebelum menetapkan satu hukum, mereka dah kaji, dah kumpul hadis-hadis berkaitan dengan niat. Imam Syafi'i kata, bagi saya inilah yang paling sahih. Begitulah sebagaimana kita belajar malam ni, inilah yang pendapat yang sahih bagi dia. Jadi yang mazhab kita ikut setiap malam wajib. Adapun Imam Malik, dia boleh niat sebulan sekali, macam saya sebut tadi, sahaja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan, saja aku puasa esok hari dan sebulan bulan Ramadan pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Dan ustaz saya kata boleh kita nak taklid untuk ihtiyat. Ihtiyat ni maksudnya takut kita ada lupa. Tapi syarat dia kita jangan membatalkan puasa. Kalau kita membatalkan puasa sehari, maka hari seberikutnya kena niat tiap-tiap malam. Macam orang perempuan lah, bila datang darah haid, dia tak boleh lah pakai niat yang sebulan tu, yang Imam Malik ni. Itulah kata dia dulu. Wallah alam. Tapi kalau kita nak ihtiyat ni kita nak jagalah, takut kita lupa ke, nak supaya puasa kita sah. Sebab puasa ni dia tak sama dengan dari sudut solat lah. Dia lain, dia niat ni dia panggil amal qalbi. Jadi dia kata boleh ikut, tak masalah. Jadi untuk menyelamatkan, kita niatlah Imam Syafi'i kita ikut, Malik pun kita niat juga. Yang sehari-hari setiap hari tu kita niat, yang sebulan pun kita niat juga. Tapi kita kena tahu bahawa ini adalah mengikut pandangan Imam Malik. Itu yang kedua niat. Yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara, dia 3 rukun. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pertama, memasukkan sesuatu kan rongga dengan sengaja. Dengan sengaja dan tidak ada beza sama ada boleh dimakan ataupun tidak, termasuk merokok. Letak rokok sini tak batal lagi puasa. Kita ambil rokok, kita letak kat mulut kita, tak batal lagi. Kita seduk asap tu yang tu batal. Seduk baru apa ni. Sebab tu kalau orang letak tu, kita jangan batal pun tak, belum lagi. Seduk tu baru batal. Sebab asap tu masuk dalam rongga. Lepas tu itu termasuklah makan minum dengan sengaja tu termasuk. Tapi kalau suntik tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia di kulit, bukan rongga badan. Adapun kalau suntik di punggung, di lubang punggung, kita nak masuk ubat, itu batal puasa. Di antara perkara yang kita kena jaga juga ialah qahak. Qahak ni dalam hukum fiqh dia menepati makanan. Sebab itu bila kita banyak qahak, kita banyak qahak, kita buang qahak kita. Kita buang, jangan telan. Kalau yang duduk kat halkun tak apa telan. Tapi kalau dah keluar lepas daripada halkun, kita telan, batal puasa kita. Sebab dia menempati makanan. Menempati makanan. Kita buang qahak, dia tidak dihukum sebagai muntah. Sebab muntah dalam hukum fiqh dia panggil ghalabun nafs. Maksudnya desakan jiwa kita. Kita muntah, maksudnya muntah bukan sengaja lah. Kita rasa nak muntah, bukan kita sengaja. Dia jiwa kita menolak makanan tu. Dia akan keluar secara paksa. Badan kita secara naluri paksa. Bukan kita nak. Jadi qahak ni bukan kita paksa, kita pilih. Sebab dia banyak sangat, kita pun keluar, kita ludah. Itu tidak dikira muntah. Dia beza. Itu perkara yang membatal puasa, kena berhati-hati. Bila kita banyak qahak, kita ludah, buang je. Jangan telan. Air liur tak apa telan, air liur tak batal puasa. Lepas tu dia kata batal puasa masukkan jari atau sebagainya ke dalam dubur atau faraj. Masa kita basuh berak tu kena berhati-hatilah. Ada setengah orang dia berak tak lawah, dia kena korek dan sebagainya. Tu kena berhati-hati masa berak kat tandas tu. Takut kita cucuk pun, kita nak keluarkan lagi, batal puasa. Berak sebelum masuk waktu subuh. Dia antara waktu imsak dengan subuh tu kita boleh makan lagi sebelum masuk subuh. Itu dia panggil waktu ihtiyat. Biasanya 10 minit lah ihtiyat tu. Masa tu boleh makan lagi, boleh minum lagi sebelum masuk waktu subuh, sebelum orang azan. Tapi seelok-eloknya 3 minit sebelum azan tu kita kena berhenti. Sebab apa? Dalam pengiraan kalender ni, kalender solat, waktu solat ni, dia ihtiyat 3 minit. Kebanyakan 3 minit. Sebelum masuk waktu. Maksudnya sebelum masuk waktu, dia akan lewatkan lebih kurang 3 minit lah.
Kalau Kelantan dulu saya dengan kawan-kawan buat apa ni, buat masa saya kat pondok dulu saya buat kalender. Kita hantar pada majlis agama, dia cek oh sah betul sama. Sebab buat kalender tu dia guna logaritma, sin, spot sin macam-macam. Dia guna apa ni kalkulator saintifik semua guna tu. Sekarang tak ingat sebab terlalu panjang dia kira waktu asar paling panjang. Kira apa ni kedudukan tulu syamsi, kedudukan matahari. Ada seterusnya, cepat-cepat sikit. Puasa terbatal dengan masuk sesuatu ke dalam telinga dengan sengaja. Maksud ke dalam telinga ni ialah lubang yang tepi gegendang tu. Kalau kita masuk jari tak batal. Jari kita rawu tak batal. Tapi kita ambil putih kapas, kita cucuk yang lubang sebelah gegendang tu. Tu lubang tengah tu dia panggil apa nama ni? Lubang batik. Itu batal. Jadi kena berhati-hatilah macam hidung kita juga. Kalau kita korek lebih daripada yang kita nampak, biasanya sekadar kuku ni kita boleh kalau gatal boleh. Tapi kalau kita lebih daripada kuku ni boleh menyebabkan batal puasa. Maksudnya kita korek hidung ni kena letaklah jari ni. Jangan lebih. Kalau tak batal sebab dia rongga badan. Dan seterusnya muntah tu apa ni? Tu. Dan yang kedua ialah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni maksudnya apa ni? Kita masuk jari lah. Ataupun kita ni jenis tak boleh mahu taik lembu. Kita pergi juga ke taik lembu, tiba-tiba kita muntah. Kita tahu taik lembu ada, kita pergi muntah, batal puasa kita. Jangan perkara yang menyengajakan, sengaja. Kena faham tu. Kalau sengaja batal. Kita nak, ataupun kita tak boleh taik kucing. Nampak taik kucing kita bau, sudah muntah. Kita memang macam tu. Jadi tiba-tiba kita nampak taik kucing, kita pergi, ni taik kucing, muntah, batal puasa kita. Sebab kita sengaja. Kita dah tahu kita akan muntah sebab taik kucing. Kita pergi juga. Tak boleh. Yang tak batal ialah tidak sengaja. Hadis adalah hadis saya tak baca. Saya baca tu baca hukum je. Dan seterusnya keluar darah haid dan nifas batal puasa. Walaupun di penghujung waktu puasa adalah dikira membatalkan puasa. Ada seminit lagi orang nak azan, tiba-tiba keluar darah haid. Sayang perempuan lah ni. Wajib ganti. Lepas tu seterusnya, kalau batal puasa kita habislah sikit. Keluar air mani dengan sengaja. Sama ada bercemburuan. Ni orang muda ni kena berhati-hati. Ataupun memeluk isteri keluar air mani. Maka batal puasa. Tapi dia kata sekiranya air mani itu keluar kerana mimpi atau berangan-angan. Ni orang muda berangan-angan sampai keluar air mani. Itu tidak batal puasa. Dia dihukum mimpi. Dalam kitab lain pun macam itulah. Saya tengok lagi kitab lain macam itulah, kitab-kitab fiqh lain. Air mazi tidak membatalkan puasa. Air mazi ni maksud air yang keluar disebabkan oleh dia gairah. Dia ada tiga jenis. Air mani, air mazi, air wadi. Air wadi ni kita penat. Orang yang kerja penat, dia keluar air daripada kemaluan dia. Lelaki pada, perempuan pada, maka itu tidak membatalkan puasa. Air mazi ni air yang dia gairah. Orang lelaki, perempuan tak tahu ada tu. Ada gairah. Gairah ni kalau orang lelaki dia keluar air mazi ni. Dia terlalu fikir benda-benda tu kan. Maka itu tidak membatalkan puasa. Sama juga air mani pun tak batal puasa juga kalau berangan fikir. Yang penting jangan menyengajakan keluar, itu batal. Seterusnya jima', iaitu bersetubuh. Ni tak nak panjang lah. Dan seterusnya murtad. Murtad ni, ingat murtad ni tiga perkara. Perkataan, perbuatan ataupun i'tiqad. I'tiqad. Perkataan senang je. Macam tadi, sembahyang tak wajib, kalau murtad. Habis. Murtad lah tu, keluar agama Islam. Kita kata sembahyang, contohlah, sembahyang tak wajib, batal puasa kita hari tu. Walaupun kita bergurau. Dalam agama ni tidak boleh bergurau. Ada benda boleh bergurau, ada benda tak boleh bergurau. Menyebabkan hukum ibadat tak boleh bergurau. Okey, jadi dia kata siapa yang murtad maka batallah puasanya dan wajib qada hari yang dia murtad sekiranya dia kembali memeluk Islam. Memeluk Islam sebenarnya mengucap dua kalimat syahadah. Dan seterusnya gila atau pengsan. Gila ni dia hilang ingat gila lah, macam biasalah gila. Pengsan ni batal juga puasa walaupun dia 2 minit dia pengsan. Beza pengsan dengan tidur ni, pengsan dia tak sedar. Kata jeti telinga pun dia tak sedar, tarik hidung pun tak sedar. Itu pengsan tu. Kalau tidur, dia sedar. Beza dia. Ada orang tidur mati tak sedar-sedar. Dan seterusnya menukar niat.
menukar niat puasa. Kita niat puasa lain daripada puasa Ramadan, kita tukar pada niat, tiba-tiba nak niat puasa sunat hari Isnin pula, itu batal lah puasa. Ada adab ni banyaklah, ada adab. Jadi saya rasa setakat itulah untuk secara ringkasnya tentang puasa. Dan puasa ni banyaklah, dia melibatkan solat tarawih, qiyamul lail, solat tasbih, macam-macam apa ni kitab yang dia keluarkan oleh JAKIM. Saya rasa kalau siapa-siapa yang nak baca kitab ni, boleh download dalam internet pada tajuk dia Panduan Amalan di Bulan Ramadan. Baguslah kita baca ni untuk memperbaharui ilmu kita sebelum kita masuk di bulan Ramadan, supaya kualiti ibadat kita di bulan Ramadan tinggi di sisi Allah SWT, dan boleh jadi Ramadan ni adalah Ramadan terakhir kita. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan kita semua mempersiapkan diri kita untuk ibadat puasa tahun ni lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Tak ada soalan lah. Kalau Abang Mina tanya soalan, boleh, kalau boleh jawab, kita jawab. Tak ada tu senyap. Tak ada tu senyap setakat tu. Jadi setakat tu saja. Mudah-mudahan boleh baca sendiri dalam buku ni, dalam internet ni JAKIM buat bagus buku ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamna Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud jibal sabina wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin.